إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد حين يميت وهو على كل شيء قدير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun basyiral mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Liqawli ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahu azim. Suratul Kautsar ayat 1 hingga 3. Wa fi haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna habba asma'ikum ilallahi Abdullahi wa Abdurrahman. Rawahu Muslim. Atau kama qala Nabi SAW. Wa fi hadits tsani innakum tad'una yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Rawahu Abu Daud. Atau kama qala Nabi SAW. Wa fi hadits tsani ra'aitu fil manami anni uhajiru min Makkah ila ardin biha nakhlun fa dhahaba wa hali ila annaha al-yamamatu aw hajar fa idza hiya al-madinatu Yathrib. Rawahu Bukhari. Atau kama qala Nabi SAW. Yang mati tamuzi Bila muzi sahab hari ahli jawatan kuasa takbiran surah Al-Husna petang pedang 3. Tuan-tuan syiak tambilan, tuan imam, tuan-tuan guru, tuan-tuan perempuan, hadirin hadirat muslimin muslimat, tetamu Allah yang diraihkan pada malam yang mulia ini. Pertamanya kita rafa' Allah SWT kerana kita diberi kelapangan dan dipanjangkan umur kita. Dan kita dapat masuk ke bulan Sya'ban. Doa yang kita baca setiap kali selepas sembahyang pada awal Rajab dulu, Allah barakna fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Dan lalu kita baca Allah barakna fi Sya'bana wa balikna Ramadan wa balikna Ramadan wa balikna Ramadan. Sebab itu kita tengok tuan-tuan dalam sejarah menyebut terdapat di kalangan sahabat Nabi juga yang tidak berkesempatan hidup di bulan Ramadan. Ramadan. Sebab tu penurunan ayat yang pertama, ayat dalam juzuk yang kedua suratul Al-Baqarah
yang mana Allah SWT telah firman, ya allazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ni tuan-tuan turun bila? Turun iaitu pada tahun kedua hijrah. Pada bulan apa? Bulan Sya'ban, tuan-tuan. Nah, sebab tu dia tak turun Ramadan ni, dia tak turun pada bulan Ramadan, kefarduan Ramadan. Masa tahun Nabi hijrah ke Madinah dan turun ayat ni, mana tahun pertama Nabi tak puasa lagi, tuan-tuan. Dan turun tahun kedua bukan turun dalam bulan Ramadan, turun pada bulan Sya'ban, tuan-tuan. Nah, jadi mana peluanglah Nabi dan para sahabat berpuasa sebulan Ramadan. Nampak tak? Kalau turun tengah Ramadan mungkin tak penuh Ramadan. Kalau turun hari kedua ke, tak juga lengkap. Nampak tak? Sebulan Ramadan. Sedangkan Nabi kata sumu li ru'yatihi wa uftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata sya'ban salasin atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kamu puasalah kamu bila kamu melihat anak bulan. Rayalah kamu juga apabila kamu melihat anak bulan. Fa in ghumma alaikum, kalau kamu kabur, kamu tak nampak anak bulan, maka Nabi kita fa akmilu iddata sya'ban salasin, sempurnakanlah bulan Syaban tu 30 hari. Nampak tuan-tuan? Jadi 30 hari dengan 29. Jadi Nabi puasa full lah, mana ada sebulan. Nah, ada Nabi puasa sebulan 29 hari, 30 pun sebulan juga. Nampak 30 hari pun sebulan juga. Jadi tuan-tuan, dalam Islam ada 29 dengan 30 sebulan. Nampak tuan-tuan? Ada tak ada 28. Nampak tak? Jadi tuan-tuan muslimin muslimat Allah sekalian. No, kita berdoa minta Allah panjang umur kita. Kita tak boleh lagi tuan-tuan. No, kita tak berani nak cakap bahawa bukan setakat Ramadan. Ni 2-3 minit nak mai ke depan ni, kita boleh hidup ke tuan-tuan? Tak tahu tuan-tuan. No, apa pun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana kita berjaya dah bulan Rajab dulu. Kita baca Allah barakna fi Rajabah wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban. Nampak tak? Ni masuk bulan Sya'ban ni. Ni pun masuk nah, tak berapa hari lagi lah. Makna lebih kurang dalam 2 minggu tak sampai lah. Nampak tak? Kita akan menyambut kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak, tuan-tuan. Muslimin muslimat Allah sekalian. Nah, sebab itu apabila Nabi hijrah, kita tengok satu ketika mana kisah satu hadis yang daripada Bukhari yang menyatakan bahawa Rasulullah SAW Nabi hijrah ke Madinah ni tuan-tuan, makna dia bermula daripada satu mimpi Nabi SAW. Nabi mimpi, ya? Nabi mimpi. Nabi kata ra'aitu fil manam, aku melihat dalam mimpi aku. Mana Nabi tengok mimpi Nabi, anni uhajiru min Makkah ila ardin biha nakhlun. Nabi kata aku hijrah ni, aku hijrah daripada Mekah ke satu bumi yang mana Nabi kata ardun biha nakhlun. Apa dah? Iaitu bumi yang mana Nabi kata aku dapati bumi itu banyak pokok kurma. Nampak? Sebab tu kalau kita pergi Mekah, pergi ke Mekah, Madinah ke, mana ada di Jeddah ke, di mana Saudi pun, kurma ni kita tahu lah. Nampak tak? Kita tengok kurma tu main mana kita tahu lah. Jadi tuan-tuan, apabila Nabi kata begitu, uhajir, aku duk sangka, aku hijrah, fazahaba, aku telah pi wahali ila anha yamamah. Aku mimpi, aku keluar daripada Mekah ke setempat yang mana buah kurma banyak ni, aku duk sangka dia tu tempat Yamamah. Yamamah ni tuan-tuan, kalau kita main daripada makna dia dekat dengan Riyadh sana, ibu negara Saudi. Nampak tak? Yamamah. Jadi kalau Nabi kata aku pergi situ, nampak tak? Nabi kata aku pergi ke Yamamah, aku dah sangka Yamamah. Nampak tak? Yamamah ni juga duduk dalam ibu negara Riyadh, dalam Muhafazah Riyadh yang dia merupakan ibu negara Saudi. Nampak tak? Riyadh Yamamah itu. Dan juga Nabi kata aku ni dua setempat juga Hajab. Hajab ini juga iaitu yang mana
setempat yang disebut oleh ulama iaitu Al-Ahsa, tempat di Arab Saudi lah ni. Itu dia tuan. Sebab tu kalau kita pergi kita nak melihat perkuburan di Raja Saudi, semua disimpan di Riyadh tuan-tuan. Sedangkan mereka mereka boleh tuan-tuan nak simpan di Madinah boleh, di Baqi' boleh, nak simpan di Ma'la di Mekah boleh, tapi mereka tak ada rasa kecenderungan, rasa muyul mereka itu, kata ulama. Mereka tak mau nak simpan di situ. Nampak tak? Itu semua tu takdir Allah, dan mereka pun tak minat, tak ada minat. Sedangkan Nabi kata bumi dua tempat ini, Haramain ini tempat yang paling mulia. Nampak tak? Mereka tak mau. Tu heran tu tak? Macam kita di Kedah ni, perkuburan di Langgak lah, halus tak kan? Makam dia Raja. Nampak? Dia macam kalau di Perak di sana, Kuala Kangsar. Jadi tuan-tuan, kita nak tengok Nabi dah cakap aku fikir ya mamah, dan satu nama Hajrun. Aku pergi tu. Sebenarnya Nabi kata kupi itu bukan aku pergi ke tempat aku rasa kau kurma ni banyak, walaupun di mana tempat lain ada, tapi setempat yang berkata fa iza hiyal madinatul Yathrib. Nampak tuan? Muslimin semua tu. Dia Yathrib tempat tu. Nabi kata aku pergi ke Yathrib ni, rupanya Yathrib nama sebelum diisytiharkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Madinah, maka tempat itu nama Yathrib, dan ada disebut dalam kitab sirah menyatakan bahawa Madinah ni nama ada banyak tempat nama tuan, nama lebih kurang dekat 80 nama. Nampak tak? Nama Darussalam, Al-Bilad, nama Al-Haram, semua nama-nama ni tuan. Tapi yang masyhur, yang disuruh oleh Allah SWT oleh Nabi, iaitu kamu kena panggil Madinah. Nampak tak? Sampai kiamat. Jadi tuan-tuan, apa yang saya nak buat tuan? Inilah makna kita kena ingat bahawa tempat-tempat ni yang kita Nabi sallallahu alaihi hijrah ni, mana dah tempat yang Nabi pi itu Allah dah bagi clue dah dalam mimpi Nabi. Mana Nabi pi tempat yang mana masa tu tak ada apa lagi tuan-tuan. Jadi Nabi pi, orang kata Pitroka di Madinah, di Yathrib ni tuan-tuan, ataupun di Ardun Bihan Nakhlun ini, Nabi kata maka di situlah Nabi mendirikan daulah Islamiah. Nabi nak cerita kata Nabi pi pertama tu Nabi tak diwajibkan berpuasa lagi tuan. Nampak tak? Lepas tahun kedua ni bulan Syaban tu. Bulan Syaban itulah kena perjalanan kepada masuknya bulan Ramadan. Nampak tak? Lepas Syaban Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Nampak tak? Jadi makna dia yang tu daripada Muharram, Safar, jadi makna sampaikan Syaban, maka Syaban itulah kita pun berdoa minta Allah Subhanahu Wa Taala sempurnakan umur kita bulan Syaban dan masuk ke dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat Allah, yang tu saya bawa sikit-sikit tentang sejarah Madinah ni tuan-tuan. Kalau kita masuk dalam kitab kita pada malam ni tuan-tuan, sambungan kitab kita berkaitan dengan muka surat 584 ni tuan-tuan. Muka surat 584. Dia ada rentetan daripada akikah yang kita bincang dulu. Kita nak bincang tak habis lagi, sikit lagi, iaitu akikah ni tuan-tuan, makna dia yang kita dah bincang pada awal dulu, pada awal tajuk awal bulan yang bulan lepas yang lalu. Jadi makna dia kita dah bincang, cuma apakah ibadat lagi yang turut serta yang dapat bersama-sama selain kita buat akikah tuan-tuan, kita juga disunat juga apa dia, iaitu kita mengisytiharkan nama anak kita ke, cucu kita ke, atau anak bini muda ke, anak bini tua ke, apabila kita ini tuan-tuan dah dapat anak tu, mai hari ke-7 kita melakukan akikah, dan hari itu kita sunat juga apa dia, iaitu kita mengisytiharkan nama anak kita tu. Sebab tu kata ulama, kita boleh rahsia nama anak kita, cucu kita. Hari pertama hang rahsia tak apa, hari kedua hang rahsia, hari ketiga pun hang rahsia, keempat rahsia tak apa, mai kelima pun rahsia, 6 7 tak boleh rahsia lah. Ni kena rahsia-rahsia sampai bak tu kena pergi bayar apa denda pula pasal apa? Terlebih bukan kata setakat hari ke-7.
2-3 bulan baru nak buh nama anak. Tak berjumpa ustaz duk cari. Nampak tak? Cari nama pula macam-macam nama. Nah, orang lain ni bukan nama tak mau pun nama nabi-nabi. Para rasul tak mau. Ibrahim nampak primitif dengan kata. Nampak tak? Nak buat nama Musa, Allah nama Musa, dia buat macam tu. Nampak nama Ismail apa Ismail. Sedangkan itu nama yang aula. Nama yang kita nak kena buh. Lah ni duk campur main nama tu. No? Azura apa ni nama? Macam-macam. Nur Azura, no? Nurzani cahaya penzina. Macam-macam tuan-tuan. No? Jadi nama tu kita nak kena rujuk kepada kitab-kitab dan juga kita kena tengok juga. Kalau kita buat nama ni, kadang ada orang buat nama apa? Waliyatalattaf. Saya ingat dulu ada orang buat nama Waliyatalattaf. Nampak? Waliyatalattaf apa? Nuzat dia kita ambil dalam Quran, hati Quran tak tengok. Quran lama dulu tuan-tuan. Tak tengok warna merah tu Waliyatalattaf. Nampak tak? Allah Akbar. Kita ambil lah. Ambil dalam Quran. Dalam Quran, hati Quran. Betul hati Quran. Mujah berbuah Waliyatalattaf. Ada berbuah Fir'aun. Al-Quran pun ada Fir'aun. Haman pun ada. Nampak tak? Oh, itu dia kena tengok juga tuan-tuan. Betul lah daripada dalam Al-Quran. Tapi takkan kita nak buat nama Fir'aun, takkan nak buat nama Haman, nampak tak? Qarun apa semua. Jadi tuan-tuan, wal'ayyadzubillah. Dia tuan-tuan ini. Jadi hadis yang kita tengok dalam kitab kita tuan-tuan. Qala sallallahu alaihi Allah wa nafa'na bi ulumid darain, dia akan beri nama anak pada hari ketujuh. Apa? Satu. Yang kita sunat lagi mencukur rambut. Yang ketiga menyedekahkan emas atau perak mengikut kadar berat rambut dia, tuan-tuan. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda 585 ini apa dia? Dia kata innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Ni Nabi kata, supaya kamu innakum tud'auna yaumal qiyamah, kamu pada hari kiamat kata Nabi akan dipanggil nama kamu. Sebab tu nama elok. Nama Ahmad, nama Muhammad. Nah, Ahmad nama Muhammad tu sama, yusawi. Sawa-sawa, sama. Nah, Ahmad tu sama, yang terpuji Muhammad yang terpuji. Buah nama. Nampak tak? Tu tuan-tuan. Jadi nama di antara juga kata Ibnu Umar kata apa dia yang yang Allah Subhanahu taala suka, inna ahabba asma'ikum ilallah, sesungguhnya yang nama-nama kamu yang sangat dicinta oleh Allah Subhanahu taala nama Abdullah. Yang nama Allah tak boleh. Ilah ada, Arab ada nama Abdul Ilah ada. Abdul Ilah tak apa, nama hamba Tuhan. Abdullah hamba Allah. Nampak tak? Hamba Tuhan tu Allah jugalah, tapi Abdul Ilah. Ilah tu Tuhan. Boleh nama, tapi Abdullah afdal. Abdullah wa Abdurrahman, dan nama 99 nama Allah SWT tu, sifat Allah tu al-asmaul husna, nama depan Abdullah. Jangan panggil Ghani, jangan panggil Rahman. Ar-Rahman tak boleh, Ar-Rahim Maisan. Tapi kita Melayu ni tak apalah panggil Rahim gitu, tak apalah. Nampak tak? Kalau kata Abdurrahman, Abdurrahim, nah, kawan saya dan Arab ni dia nama ni depa tak macam kita orang Melayu. Orang Melayu kita ni tuan-tuan, dia pun nama dia mesti kalau daripada tok nek yang nama Ali bin Ahmad bin apa ya? Bin Abu bin Kasim bin apa semua ni. Bin apa Ishaq bin Yaqub tu. Tak kita tok nek yang kita gitu. Arab tak tuan-tuan. Kita tanya mak ismuka. Apa nama kamu? Dia tanya Muhammad. Ibnu Man, Ibnu Muhammad. Jadduka Muhammad. Ibnu Jad Muhammad. Baru dia sampai pesyarah panggil pada dalam kelas kita. Ya, khamsa Muhammad. Wah, 5 Muhammad mai. Baru dah 5 Muhammad siapa? Dia Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Tu. Arab itu. Kita ni tak, dia tak boleh boh dah. Dia jenis kita tak macam tu. Nampak tak? Arab tak, dia sebab hamba nama Muhammad ni pokku, dia kata ni dia buah nama pokku ni pasal nak ingat tok orangku. Tanya pok tok orang siapa tok orang ni buah nama Muhammad. Dak, yang saya ni dia buah Muhammad pula dah. Dok mi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Betul. Nampak? Macam tu tak? Kita dak, nah.
sepatutnya yang itu yang paling elok. Nampak tak? Yang itu yang paling elok. Abdul Rahman bin Abdul Rahman bin Abdul Rahman bin Abdul Rahman. Nampak tak? Macam tu. Tapi apa nama kita jaranglah kita bawa itu lah. Arab dia biasa macam tu. Jadi makna kita nak panggil nama tu penting. Nabi kata innakum tud'ana yaumal qiyamah, sungguhnya kamu pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama kamu dan nama pok-pok kamu. Apa tak? Kita sebab tu kita kena ingat pok kita ni tuan, kata lemak pok kita walaupun halus, walaupun kecil, walaupun gemuk, walaupun tinggi, walaupun kurus, walaupun cacat, walaupun apa, buta ke apa, dia tetap pok kita di akhirat. Nampak halus, tapi dia, kita ni keturunan kita an-nasab daripada Islam tu minar rijal, daripada lelaki. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Sebab tu orang jantan ni lebih dalam faraid. Nampak tak? Kita nampak halus dah, kita dia berbalik kita orang Melayu kita ni, dia duk rapat ke belah mak, nampak tak? Tapi kalau ikut Islam ni belah pok kuat, nampak tak? Belah pok. Tapi kita mak kita ni duk pujuk kita, duk heret pi kita, duk beralik ke belah mak kita, duk rapat, betul tak? Ni makcik aku, ni adik mak aku, ni abah, abang, pak ngah, abang mak aku, pak long, tu biasanya kau belah pok ni kan. Tapi kita Melayu kita ni dia jadi tak rapid, orang kata kau belah pok, nampak tak? Ini tuan. Jadi makna dia sebenarnya mic belah pok ni cukup kuat tuan. Sebab tu kalau nak jadi wali pun tuan, kalau kata abang kita mati, anak perempuan dia mic pun dah, mic kau kita lah. Takkan apa ni belah mak dia, mak anak belakang kita ni, belah kak ipar kita, abang jantan dia nak tolong, tak boleh tuan, belah lelaki. Nampak tak? Hampir dengan wali mujbir. Wali mujbir mana wali yang boleh mengakadkan nikah itu. Nampak tak? Begitu dengan Tok Wan, kalau kita pok kita, kalau kita mati pok kita ada, pok kita boleh nikah anak perempuan kita. Wain ke bawah. Nampak tak? Ini tuan muslimin semata Allah sekalian. Tengok balik dalam kitab. Habis dah. Jadi dia kata pada kita ni, wa fa'asinu asma'akum, pereloklah nama-nama kamu. Tapi lah ni kita tengok heran no? Kita kalau kita nak tengok, kalau kita tanya tok lah ni, zaman lah ni, zaman kita lah, kadang-kadang dia dah dapat cucu dah, dia mati, tok nama tu nama apa? Ataulah Ernie, Erlisha apa, tuan-tuan baca talqim je nak bagi. Masa geli lidah no? Betul? Nak panggil tu, kalau nak panggil tu, apabila datang dua malaikat pertama, hai saudari yang bernama Elisha Martriana Batrisha, apa sakit kepala aku tu ya? Betul tak? Ni anak hang ke? Ni dak ni tok aku, tok hang bernama standard noh. Nampak tak? Gitu. Dia kalau panggil apa nama? Zainab lagi bagus. Tapi lah orang tak mau lah, orang tak mau. Tak tahulah, heran tu dia. Dia jadi tahu apa nak orang kata. Ini yang kita tengok. Sepatutnya fa'ahsinu asma'akum, tuan-tuan. Habis ya? Dia tengok dan disunat juga, ni sama buah. Disunat juga mencukur rambut bayi, sama ada yang laki atau perempuan, fi yaumis sabi', pada hari yang ketujuh. Selepas apa dah? Ba'da akikah, selepas disembelih akikah itu, dan menyedekahkan emas atau perak mengikut berat rambut. Tu contohnya ikut sunnah tu. Setakat kekah bukan kekah saja. Kalau nak ikut sunnah betul, kena buat belakang lah. Istihar nama. Lepas itu pula cukur rambut. Timbang pula rambut tu berat berapa. Berat tu berapa kilo. Tak sampai kilo kan. Mana berapa tai. Maka barulah ambil berat tu, beli emas, sedekah. Tu afdalnya. Tengok hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, bilangan hadis 1519. Sayyidina Ali berkata apa? Rasulullah SAW telah mengakikahkan untuk Hasan seekor kambing, dan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda,
wahai Fatimah, cukurlah rambutnya. Nampak tak? Lepas dibuat kekah tu, maka Rasulullah suruh Fatimah pula cukur rambut dan sedekahkan perak mengikut berat rambutnya, tuan-tuan. Kata Ali, lalu Fatimah pun menimbang dan beratnya itu ialah sedirham ataupun berapa dirham. Riwayat kata, nampak tak? Ini cerita bagi. Itu tuan-tuan muslimin sekalian. Tu kalau nak ikut, nak buat sunat yang tu ikut betul-betul. Nampak tak? Kalau nak betul-betul lah, kita pun ada modal, ada duit apa semua, buat macam tu. Nampak tak? Jangan duk rahsia nama. Jangan duk ikut apa nama ni. Kita nak apa nama? Nak akikah. Lepas tu kita nak sedekah pula berat rambut tu. Kena buatlah. Tapi kalau kata kita tak mampu, sekadar akikah pun tak apalah. Nah, pelan-pelan lah duk main, nampak tak? Tapi itu cerita dah dalam mengikut dia package dalam akikah ini, tuan. Nah, dan bab akikah ni dia package merangkumi beberapa ibadat yang lain. Nampak tak? Pengisytihar ramah itu juga di antara package sunat mengisytiharkan nama hamba Allah ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nampak tak? Ni Allah kata, mana kita bersyukur atas kita dapat anak, dapat anak, dapat apa nama tuan? Rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi, maka di situlah kita akan ingat bahawa betapa besarnya apa nama tuan? Rezeki anak itu atas setiap hamba Allah, tuan. Tuan-tuan muslimin semua Allah sekalian. Habis tu, dan package lagi yang mana kata ulama mengazankan di telinga baby itu, tuan-tuan. Sebab tu hadis dari Ubaidillah bin Abu Rafi' daripada bapanya katanya, aku telah melihat Rasulullah SAW mengazan kepada telinga Al Hasan bin Ali sewaktu dia dilahirkan oleh Fatimah. Itu dia. Tapi lah ni, tuan-tuan, kalau kita tengok di hospital-hospital pun, kalau doktor yang bukan Islam pun, mereka pun tahulah, lepas beranak mai, pasing terus dulu azan. Bagi azan, mereka pula azan. Kalau tak ada siapa daripada kelang kelibut, duk lepas ke nurse pula azan. Nurse pula azan pun kadang-kadang boleh betul, kadang selera juga. Dia ketak-ketak macam-macam. Nampak tak? Bukan kata setakat boleh azan, boleh pergi tengok pula bini hang beranak. Boleh duduk di tepi tu lah ni. Nampak tak? Senang. Dia senang lah kalau kita duduk tepi tu, dia ambil keluar tu, dia bagi kita azan tu. Jadi tuan-tuan, itu sunat lah, bukan kata wajib, tapi penting. Kata ulama, kenapa kita mengazan itu? Kita telah masukkan kalimah-kalimah tauhid di dalam jiwa, dan juga bagi kanak-kanak itu merasai bahawa kalimah tauhid dah masuk dalam tubuh badannya. Pernah mendengar, mana pernah dilalui kalimah-kalimah tauhid itu dalam kalimah syahadah, dalam azan itu, membawa kepada kanak itu supaya dia tidak lupa Allah Subhanahu Wa Taala apabila besar nanti, dan apabila dia nak mati nanti, dia tak lupa bahawa kalimah tauhid itu adalah kalimah yang paling besar, yang dapat menyelamatkan dia daripada mati dalam kufur ataupun dia disiksa oleh Allah SWT. Jadi tuan-tuan muslimin SWT sekalian, tengok lagi apa? Sunat diazankan pada telinga kanan bayi telah dia lahirkan, dan diiqamahkan pada telinga kiri, tuan-tuan. Ni kita kata kalau baby ni, baby perempuan ya, kita qamat dak, buat dua-dua. Buat dua-dua, baby apa nama jantan berseroba, baby apa nama perempuan berseroba. Nampak tak? Buat macam tu juga, bukan kata mai tengok perempuan kita pergi qamat saja, tak, tuan-tuan. Ataupun mai khunsa ke baby itu pun serupa juga kita buat. Azan fi udnil yamin min jihatil yamin wal iqamah min jihatil yasar. Mana dah azan tinggal kanan, qamat tinggal kiri. Nampak tak? Kita semua boleh buat. Nampak tak? Semua boleh buat, tak payah duk serah ke orang. Apabila lepas mes huluk kat kita, anak tu kita azan. Nampak tak? Itu cerita dia. Untuk pada tadi dia kata, betul saya kata ini adalah menjadikan pengisytiharan tauhid ada perkara pertama yang memecahkan pendengaran dia sewaktu dia datang ke alam dunia, tuan. Maknanya dia pernah lalu. Kalau kita tak dan, tuan, tak apalah. Kalau kita pun kelam kelibut masa tu duduk kerja, atau dia kata bini berberanak dah, hantar awak keluar mana
Depa pun kita pun pergi tengah ngang-ngang lepas tu nah tu. Depa mai. Kita dah malu pak. Lewat ke awal ke apabila kita jumpa bagi kita tu kali pertama kita terima, walaupun dah mandi dah, walaupun dah balut semua dah, pakai pamper apa semua, kita azan juga. Terus ada bercara. Benar tuan-tuan. Pasal apa? Kita bagi lalui. Mungkin depa azan, tak apalah ada azan tu. Tapi kita sebagai bapa anak kita sendiri, maka kita azanlah. Nah, kita bagi dengar kalimah tauhid tu, peristiharan dia apabila dia keluar ke alam dunia ni daripada perut ibu dia. Tuan-tuan, muslimin muslimat Allah sekalian. Nampak tak? Ini dalil-dalil yang diceritakan kepada kita daripada hadis Tirmizi yang menceritakan Ubaidillah juga dia daripada bapaknya kata dia telah melihat Rasulullah sendiri mengazan di telinga kanan Al-Hasan bin Ali suatu dia dilahirkan oleh Fatimah. Ni Tok Wan dia sendirilah. Mana dia Rasulullah sendiri. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi yang tu pun kita boleh buat. Kalau tak ada orang lain dah nak buat macam mana? Nampak? Buatlah mana dan. Kadang-kadang terlewat kita, anak-anak kita terlewat. Kita tak dan. Nampak? Gaya kita depa perempuan nak beranak mana kita pergi sakit perut. Macam-macam kan? Pi tandas lu dan beranak mai dah. Kita ada kelang kelibu pi. Lepas tu kita kena duduk tepi tu. Nampak tak? Ambil masa tu. Tapi nak buat macam mana? Walau bagaimana berkata ulama, sekurang-kurangnya walaupun terlewat 3-4 jam pun azan telah di telinga apa nama baby tersebut. Tak kira lelaki ke perempuan atau khunsa ke apa, buat mana dia al-azan min jihatil uzun al-yamin dan wal iqamah min jihatil yasar fi uzunil yusra. Tuan-tuan, muslimin muslimat di Allah habis. Dan package lagi nampak tak? Package dalam akikah tu lagi. Apa dia? Tengok muka surat 586. Dia kata apa? Tahnik. Tahnik dia belah mulut. Bukan belah mulut ambil pisau belah gitu. Kadang kita pun tak tahu dia minta pisau mai. Belah mulut budak ke apa? Nampak tak? Tu dia nak kena tengok juga. Jadi belah mulut itu makna dia disunat belah mulut itu dengan apa? Makna kita masukkan makanan yang manis tu. Sunat iaitu dengan kurma, sama ada lelaki atau perempuan, mana belah mulut itu dengan cara apa? Kalau itu ni kita kunyah dulu kita ni, bapak kah ataupun tok guru mai kah, tok imam kah mai, ustaz kah mai di rumah kita, nampak kita nak buat tahnik ni, nampak tak? Nak belah mulut ni, jadi kita ambil kunyah buah kurma tu, kemudian sapu pada mulut bayi tu hingga masuk sedikit benda dalam perut lah, kita tenyih dia sini, nampak tak? Jangan nak buat seketui tu lagi dari nak hidup pakai pi mati gitu ya budak tu, nampak tak? Berarti mah tersangkut apa nama kurma, ustaz main belah kurma punggah kot tu, nampak tuan-tuan? Jadi jangan bukan ada sebiji kita mula tak tahu kita pun pening pula dia buat macam mana depa duk tolak mai kat kita pula aku tengok tengok aku yang kau tu main pisau pitak sini pula, pitak pisau depan mulut ni apa ni, nampak tak? Pakai dah selawat ni berdiri ni duk hulak mai. Hulak budak tu duk keliling mai. Ni hak kita kena pertama pula tak tahu ni tak main mengaji tu tuan-tuan mengaji. Nampak tak? Hak tak mengaji dia tapi kita duk gagah mai duk semangat selawat tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemas pula tu. Lepas begitu mula duk tanya aku tengok hang tu. Aku terajang aku tu. Dah sampai bengong apa tu yang mengaji. Dah belah mulut nak tampak duk. Allah. Ni pasal ni Pak Long pula abang sulung kita ni sulung. Pak Long mai. Mai tengok ni. Anak adik kita bongsu dapat anak pula pasal Pak Long pun tak tahu tengok takkan nak tanya adik kan malu kau orang tengok ni. Nampak? Kita mai daripada depa mai kita pergi kumpul ke depa anak adik sembusu kita bersalin sana. Panggil kita pun pelah hari tujuh lepas tu depa pun suruh kita duk tahnik nak tanpa pula tak tahu lah. Tu mula duk cari Ustaz Google lah. Macam mana pula tadi? Duk tengok YouTube pula betul tak betul dia pisau tak sini punggah pula tu. Nampak Pak Long bodoh betul tu. Nampak tak? Jadi tuan-tuan, muslimin muslimat kena tengok. Mana apa dah kita ambil kurma tu kita gigit sikit, mana dah? Kita selawat, lepas tu kita bacalah Rabbana hab lana azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita baca selawat. Lepas tu ambil mana? Kita tenyih di langit-langit dia tu. Tu dia kata apa? Sapu pada mulut baby sehingga masuk sedikit daripadanya ke dalam perut.
tidak ada buah kurma, gunakan satu yang manis, tuan-tuan. Dia nak sama qiyas kepada macam buka puasa juga. Nabi kata idza aftar ahdukum falyuftir bi tamrin fa illam yajid alaihi bil ma. Nampak tak? Kalau tak ada beri air. Nampak tak? Itu. Kalau tak ada buah kurma ni pun tak ada buah kurma, bagilah benda manis sikit, baca gula sikit, api tengah ambil madu lebah pak, tanya pada sini selawat-selawat tuan-tuan. Tu di sunat dia kata, sunat tahnik itu. Tahnik itu apa dia? Riwayat Muslim, kalau kita tengok di cerita kitab kita ni, daripada Anas bin Malik katanya zahabtu, aku telah pergi, fi'il madhi nah, past tense. Zabtu bi Abdillah ibni Abi Talha al-Ansari, ni orang al-Ansar. Nah, orang Madinah lah. Nah, aku telah pergi membawa Abdullah. Kata Anas Malik, aku telah pergi membawa Abdullah bin Abi Talha al-Ansari ila Rasulullah, aku pergi ke Rasulullah hina wulida, apabila dia dilahirkan. Apa dah? Wulida dilahirkan. Wa Rasulullah SAW fi aba'atin. Jadi ketika itu Rasulullah pakai pakaian yang apa dah? Pakaian tebal. Di luar baju tu sambil menyapu. Nabi kita yahna'u ba'iran lahu. Sambil menyapu, pakai ibah ni pakai yang tebal. Nah, di luar baju tu. Jadi sambil menyapu minyak dia kata yahna'u ba'iran lahu. Minyak macam minyak tar pada unta tu, kita ambil ni minyak sikit ni unta, lemak unta tu. Nah, bagi dia bertanya, apakah kamu bawa buah kurma? Ni dia tanya ni dulu. Faqala, bertanya kepada Anas, adakah faqala hal ma'aka tamrun, adakah bersama kamu buah kurma? Qultu na'am. Jawab Anas Malik kata, ya. Nampak tak? Lalu aku beri, kata fanawaltuhu tamaratin. Nampak tak? Lalu aku memberikan berapa tamaratin, maknanya jamak lah, tamaratin berapa buah kurma pada Rasulullah SAW. Fa'alqahunna fihi falakahunna. Bagaimana masukkannya ke dalam mulut dan mengunyahnya. Nampak alqah. Nampak tak? Kita pun kalau bawa ke rumah apa dia? Nampak tak? Ambil yang manis tu. Tu dia dah. Thumma fagharafa sabiyyi. Kemudian baginda buka mulut lah. Gharafa ni buka. Gharafa ni buka. Famajjahu fihi. Nampak? Masuk ke rumah tu ke dalam mulut dah. Nampak dah, tuan-tuan? Faja'ala sabiyyu yatalammazuhu. Nampak tak? Jadi makna dia ini buatkan bayi itu megak lidah lah, dah berasa manis kan. Budak dia buat macam tu lah. Kalau bagi Putin hak yang getah tu dia tokak pergi, nampak tak? Beranak ni budak ni kalau kata bagi apa nama ni susu mak dia terpih dia samak tu. Nampak tak? Budak ni apatah ni berapa hari dah. Nampak tak? Sebab tu orang tua pesan ni betul lah. Mak ni kalau silap makan, anak cirik. Betul. Cuba bagi bini kita tu makan apa? Makan bergarah. Betul tak? Sagi berak dia anak kita keluar bergarah. Hijau. Betul tak? Betul. Ni pengalaman ni. Umpah pergi kederah pergi apa nama? Kederah pergi ni apa nama ni? Pegagar. Rupanya berak saya budak ni lah, maka kederah bila pengagar dia mana rupanya susu mak dia tu jadi pengagar. Betul? Tak percaya? Hampa menikah lain. Apa tak percaya aku? Dengar apa aku ni? Dah betul semua. Kau tak lah ni tak boleh patah ni beranak tak menikah lain lah tu. Kau tak menikah lain. Nikah lain ambil mak baru tengok. Lepas beranak pergi tunggu tepi dia. Mak keluar mai. Lepas tu bagi susu mak dia. Sebelum tu bagi mak dia kederah apa? Makan apa? Kalau nak bagi cirik lagi bagi makan pula akak ni. Cirik budak tu kan. Makan akak serontok budak lagi paik berdengung. Betul. Minta telah lah paik dia susu paik. Nampak nak cerita bagi. Jadi itu. Dia famajjahu fihi. Nampak tak? Dia pun budak tu dah pecah dah. Dah pedak. Itulah nak kata benda tanpa aku tak tahu nah. Bahasa aku ni. Nampak tak? Orang kata duk dah rasa manis dia duk ni lah. Dia duk rasa ngelidah dia tu. Nampak tak? Faja'ala sabiyyu yatalammazuhu faqasam hibbul ansari tamru wa sammahu Abdullah. Tu dia Nabi kata. Sampai tu kita ambil sunnah Nabi. Nah, apa dia?
Inilah dia budak ni, yatalam mazhur ni maknanya budak tu dia bergerak lah lidah tu telan hak manis tu, nampak tak? Rasulullah berkata orang Ansar ni suka buah kurma. Sebenarnya orang Madinah ni suka buah kurma. Berkata hibul ansari tamru wa samahu buh nama Abdullah. Nampak tak? Allah tuan-tuan, ni sat lu yang nak buah lagi nama sat nak buah nak cari, nampak? Tu dia pak nama apa? Zamri. Mak nama apa? Aini. Tapi campak sekali. Zani tu elok. Elok apa? Elok jadi raplah jingga lah. Nampak tak? Penzina pula. Dia berebut mak pun nak buat nama apa dah. Dia campak dah. Campak apa? Lempak mak tu. Ambil nama Abdullah. Senang terus. Buat nama. Apa nama? Aisyah terus perempuan. Tak canggih ustaz lah ni nama. Halu tanya saya tu macam-macam. Dia main tipun. Ustaz pun nama ni makna apa? Aku tu bukan nama apa. Tak ada nama. Kadang apa nama apa ni? Upu saya. Pak dia ingat kata nama elok pun nama Amsi. Amsi mana-mana? Yesterday. Expired sedia. Boleh ayat sebab expired lempak buang lah. Nama apa expired date? Gila. Betul. Amsi lepas tu dia pun mengaji apa semua, pergi masuk sekolah Arab apa, ustaz pun duk main duk pergi dalam kelas apa semua, tak tahan bawa pergi buat angkat tumpah lain, buat surat lain bernama Muhammad Faiz. Betul Muhammad Faiz yang berjaya, yang cemerlang, gemilang, terbilang. Hak tu bagus. Ni dia buat nama apa? Kemarin. Nama apa? Kemarin. Allah, semua duk makan nasi kandak boleh lah, kuih teratai. Kuah lama punya. Tapi tak apalah, aku tak kata sabar. Lagi apa ni jam aku. Dah aku tak kata sabar. Aku tak kuah teratai saja. Tuan-tuan, tapi kuah teratai tu lama sedap dia. Hak tu tak apalah gulai. Tuan-tuan, ni orang dia buat gulai itu pergilah tuan-tuan. Nampak tak? Duk nama kemarin. Nama apa kemarin? Nama apa kemarin? Mampu. Nama Amsi. Mampu. Oi, orang tak bernama. Tu Nabi boh direct tu. Samahu Abdullah. Boh nama. Aneh, hamba aneh. Boh nama dia. Ni, baby ni Abdullah. Tuan-tuan. Muslimin muslimat Allah. Kita berhenti dulu. Nampak tak? Nanti kita sambung lah. Jadi tuan-tuan, kita bagi sikit dari sini. Dia habis hadis ni, kita masuk bab perkataan pada ni. Jadi hadis buat kata wulida fi ulamun fa ataitu bi Nabi sallallahu nak menyokong di atas apa yang disebut oleh Abu Musa radhiyallahu anhu. Hadis riwayat lain yang Muslim mengatakan wulida fi li ulamun fa ataitu bi Nabi sallallahu samahu Ibrahim wa hanakahu bitamrin. Bukti semua ni hadis daripada Anas Malik pun serupa, riwayat Muslim, hak ni pun serupa daripada Abu Musa pun serupa. Apa dia? Iaitu aku dikurniakan seorang, kata Abu Musa, aku dikurniakan anak lah, baby lah. Ulam ni budak lelaki, baby lelaki. Lalu aku bawanya menemui. Fakta itu, aku bawa api ke Nabi SAW. Nabi pun buat nama apa? Ibrahim. Lepas tu Nabi buat tahnik apa? Kurma. Buat apa? Kurma. Ni dah tahnik anak apa? Bagi ni hot dog. Bengong budak tu. Mampus belah hot dog. Dia pacak-pacak ngangang pula. Aku mau terajang budak tu, bengong budak tu, ngangang gitu besar tu lah. Lepas tu hot dog anjing panas. Mampus dia pergi ke darah. Hang bagilah, tak ada kurma mungkin payah dulu kan. Bagilah madu lebah, sudah banyaklah tuan, orang kampung ada madu lebah. Habis tak ada madu lebah lama dalam botol lama pun kau belah dapak tu. Dapak dulu pakai dapak kayu kan. Ada celah tu. Habis tak ada kurma. Ni pada habis tak ada kurma ni bagi ni madu. Nampak tak? Tu Nabi kata benda manis tak apa. Nabi ni yang kita lah ni tak ada. Baru beranak tuan-tuan ni, belum merah lagi. Piduk beratok tu. Mak makan apa? Chicken chop. Elok. Budak dah merah lagi. Dah lah duduk tengah embut tu. Budak baru beranak, dia heret mak pergi kena chicken chop dah. Dia kena spaghetti apa semua. Sombatlah budak tu, lemah itu, mampus itu. Allah Akbar. Mampus. Tak ada anak baru beranak tu. Mak pun duk mengidam lah lepas beranak, tak pantang lah pergi makan darah macam Arab tu. Jadi tuan-tuan, makna dia hari ke-7 baru nak buat nama, baru nak tahnik. Sebelum nak tahnik dia bagi buah spaghetti, pakai bengong habis. Itu tuan-tuan. Ikut sunnah Nabi ya. Muslimin muslimat Allah sekalian. Dia sikit lagi Allah SWT dia Aisyah pula
SAW kana yu'ta bisibyani fi barriku alaihim yuhannikuhum. Nampak tak? Kata Aisyah, apabila dibawa pada Rasulullah anak-anak kecil ni, maka Nabi berkat ni mengusap dan Nabi tahnik mereka. Macam itulah kita macam tu tuan. Kalau kita pergi rumah orang ni, apa nama dia panggil akikah ni, kita suruh budak tu, kita ambil ke rumah, kita pun boleh buat, tak ada masalah apa. Bukan nanti kita tunggu budak ambil berkat, tak apa, kita pun duk baca Quran ni. Bapak Quran tu ambil mana? Ini dia. Betul, tukar orang lain pula buatlah, tak ada masalah apa. Nampak tak? Tu dia kata, berdasarkan apa yang telah kami sebutkan, kata kitab macam ni, ulama telah menyelesaikan disunatkan membawa baby setelah kelahirannya kepada orang yang soleh dan bertakwa, untuk mentahnik mereka dan mendoa kebaikan dan keberatan mereka. Tuan-tuan, ayo tuan. Memang kalau anak kau mesej dulu tuan, depa bagi Syekh Arab kita ni anak-anak depa. Nampak tak? Macam tu kita sinilah. Kalau mai syekh-syekh mana ni, kita buat pilah saat berkat. Kalau dah besar pun tak apalah, pilah hambui atas kepala. Nampak tak? Berkat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kita boleh kita akan sama mengkhatamkan anak. Macam mana nak pi mudim ke, nak pi apa nama, nak pi ni Dr. Balakrishnan apa ghaflah apa nak potong ni sunat. Jadi nak ambil apa mana? Nampak tak? Nak ikut sunnah ke mana ke betul ke buat macam mana? Kita bincang. Jadi insya-Allah mengkhatamkan anak. Wallahu a'lam bissawab. Jadi yang baik daripada Allah SWT, yang tak baik kelemahan sisi ampun dan maaf terkasar basah dalam bicara dalam kuliah fiqh kita pada malam ini. Semoga Allah SWT berkati kita, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna wa nuran wa hudan wa rahmah. Allah dzikirna min ma nusina wa 'allimna min ma jahilna wa zidna tilawata wa ana al-laili wa atrafan daraja hajjatan ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni muslimin. Shadaqallahu 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina salihat wa sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.